Salam sejahtera murid-murid tahun 6 sekalian. Jadi hari ini teacher ingin teruskan dengan topik terakhirlah dalam kemahiran saintifik, iaitu kemahiran manipulatif. Dan juga teacher ingin mengulas sedikit tentang unit yang kedua, iaitu peraturan bilik sains. Okey, jadi kita habiskan topik ini. Okay, dan kita akan teruskan dengan topik yang ketiga, unit 3, mikroorganisma pada pelajaran yang akan datang. Okey, jadi kita tengok dulu apa itu kemahiran manipulatif. Sebenarnya kemahiran manipulatif ini kamu dah belajar dari tahun 3 lagi. Okey, jadi ini merupakan satu kita boleh kata sesi ulang kaji sajalah. Okey. Kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Perkataan psikomotor ini merujuk kepada pergerakan yang melibatkan penggunaan sendi dalam badan kamu. Itu menggunakan psikomotor. Mungkin perkataan ini awak banyak dapat lihat dalam pendidikan kesihatan ataupun pendidikan jasmani. Okey? Kemahiran manipulatif termasuk yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Okey, pertama sekali kita perlu tahu cara yang betul apabila kita mengendalikan sesuatu peralatan. Nah, jika kita menggunakan peralatan atau bahan sains dengan cara yang salah, mungkin kita akan mendapat kecederaan atau kemalangan. Ataupun mungkin keputusan eksperimen yang kamu buat mungkin tidak akan tepat. Dan spesimen pula, spesimen merujuk kepada spesimen yang hidup seperti haiwan atau tumbuhan, ataupun spesimen bukan hidup seperti tanah, air dan sebagainya. Okey. Yang kedua, melakar eksperimen, melakar spesimen, peralatan atau objek. Jadi kemahiran manipulatif ini termasuk dalam kemahiran melakar. Awak mesti boleh melakar sesuatu objek, spesimen dengan jelas, supaya seseorang yang melihat laporan kamu dapat mengetahui apa yang kamu sedang melakar. Okey? Yang ketiga, membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Ini pun sangat penting supaya keadaan bilik sains dapat dikekalkan bersih dan teratur. Okey? Okey, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains. Okey, yang pertama, ini adalah tadi yang pertama. Peralatan dan bahan sains perlu digunakan dengan cara yang betul dan selamat. Seperti apa yang teacher sebut tadi, mungkin di sekolah rendah kita jarang atau kita tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti asid, racun dan sebagainya. Tetapi di sekolah menengah nanti, kamu sekarang di tahun 6, kamu akan melangkau masuk ke alam sekolah menengah pada tahun hadapan. Dan di sekolah menengah, makmal sainsnya ada pelbagai bahan sains yang berbahaya dan perlu digunakan dengan cara yang betul. Okey, contoh peralatan sains, peralatan contohnya tabung uji, bika, penunjuk Bunsen, termometer, magnet. Kamu sekarang di tahun 6, kamu dah pernah melihat semua peralatan ini. Okey, dan contoh bahan sains pula. Bahan dengan peralatan lain. Bahan sains ni termasuk macam serbuk besi. Biasanya serbuk besi ni kita gunakan dalam eksperimen magnet, asid dan bahan kimia yang lain. Okey, kita tengok gambar penerangan pula tentang spesimen. Spesimen sains pula merujuk kepada benda hidup atau bukan hidup yang dijadikan bahan kajian. Okey. Jadi spesimen ini adalah istilah sains yang merujuk kepada bahan kajian kita. Okey. Contoh spesimen hidup, belalang, rama-rama, rumput dan bunga. Contohlah. Okey. Okey. Ini satu contoh cara kita mengendalikan spesimen hidup dengan betul. Di sini spesimen hidupnya ialah rama-rama. Okey, di sini ada dua cara kita menangkap rama-rama untuk kajian kita. So,
Budak di sini menggunakan tangannya untuk menangkap rama-rama. Dan gambar di sebelah pula menggunakan jaring. Jadi agaknya pada kamu, cara apa yang betul untuk menangkap rama-rama supaya rama-rama itu tidak cedera? Okay, jadi jawapannya ialah semestinya menggunakan jaring. Jika kita gunakan tangan kita untuk menangkap rama-rama, kita mungkin mencederakan kepaknya. So kalau kepak rama-rama itu dah cedera, rama-rama itu tidak boleh terbang lagi dan dia akan mati. Sebab dia tak boleh terbang, dia tak boleh cari makanan, jadi dia akan mati kebuluran. Kesian. Okay? Alright. Aspek yang kedua, melakar peralatan, bahan sains dan spesimen. Okey, cara merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Jadi, melakar ini sebenarnya juga termasuk dalam kemahiran berkomunikasi yang jelas dan berlabel. Jadi, kamu mesti lukis lukisan kamu supaya dia jelas. Orang tengok saja tahu apa benda tu. Dan yang paling penting mesti berlabel. Berlabel maksudnya kamu memberi maklumat kepada orang ramai tentang setiap bahagian dalam gambar rajah itu. Okey, ini satu contoh. Ini satu contoh lakaran spesimen hidup iaitu daun. Sehelai daun ini, di sini tengok ada banyak bahagian-bahagian daun yang berbeza. Inilah kita panggil sebagai berlabel. Dan lukisannya sangat jelas. Kita tengok saja kita tahu ini daun. Okey, itu maksud teacher lukisan dia jelas dan mempunyai label untuk setiap bahagian daun. Okey. Melakar peralatan sains pula. Melakar ni bukan hanya spesimen hidup. Kadang-kadang kita dikendaki untuk melukis atau melakar peralatan sains. Contoh di sini ialah lakaran bikar dan lakaran tabung uji. Ini ada antara dua lakaran peralatan sains yang paling mudah. Okey. Jadi, membersihkan dan menyimpan peralatan sains pula. Kita perlu membersihkan, mengeringkan dan menyimpan peralatan sains dengan betul selepas digunakan dalam uji kaji sains. Mestilah. Macam di rumah sama, lepas ibu dah memasak, mesti mencuci, mengemas dapur kan? Samalah konsepnya di bilik sains. Kalau setiap murid lepas buat uji kaji tidak mahu mengemas balik bilik sains, meletakkan balik peralatan sains dengan betul, jadi lama-lama bilik sains akan ditinggalkan dalam keadaan kucak-kacir dan tidak teratur. Okey. Ini adalah 3 langkah. Pertama, membersihkan. Biasanya kita membersihkan alat radas dengan berus. Contoh macam bikar, tabung uji, silinder penyukat. Kita biasanya cuci menggunakan berus. Yang kedua, lepas cuci tak boleh simpan terus sebab basah kan. Jadi kita perlu keringkan dahulu. Jadi untuk tabung uji dia ada rak yang khas untuk ia dikeringkan. Kita terbalikkan tabung uji itu di atas, ini kita panggil sebagai rak tabung uji. Dan lepas dah kering kita perlu menyimpan balik ke tempat asalnya. Okey? Jadi ini gambar sebenarlah. Macam mana kita mencuci tabung uji. Dia letak sabun dan dia gunakan berus. Okay, ini adalah rak mengeringkan alat radas di makmal sains. Ini biasanya ini di peringkat universiti lah ataupun peringkat sekolah menengah lah. Di mana ada batang-batang panjang yang terpacak macam ni, kita terbalikkan alat radas supaya air mengalir keluar dan dia cepat kering. Contohnya macam kelalangkun, silinder penyukat dan sebagainya. Okey. Yang ketiga ini adalah contoh almari menyimpan bahan kimia yang terdapat di makmal sains di sekolah menengah. Dan kalau awak nampak di sini, di luar ni ada kertas-kertas ini ialah label untuk setiap bahan kimia yang terdapat dalam almari itu. Jadi bila kita cari sesuatu bahan kimia, mudah untuk kita cari. Kita tengok nama di sini di atas kertas ni dan kita dapat mencari bahan kimia tersebut dengan mudah. Okey? Okey, kita beralih pula kepada peraturan bilik sains. Jadi tadi dah selesai sudah
semua aspek dalam kemahiran saintifik, KPS dan KMS, iaitu kemahiran manipulatif sains. Okey, sekarang kita pergi kepada peraturan bilik sains, mudah saja, tiap-tiap tahun pun teacher ulang kan. Jadi gambar di sebelah kiri ni teacher ambil terus daripada buku teks awak, muka surat 19. Jadi antara perkara yang perlu anda patuhi ialah masuk ke bilik sains dengan kebenaran guru. Jadi selama ni okeylah, awak memang disiplin, tak masuk bilik sains sesuka hati, baguslah. Selama ni teacher tak pernah lagi tangkap seseorang masuk ke dalam bilik sains tanpa kebenaran. Buka tingkap, cermin tingkap dan pasang kipas memang kita selalu duduk buat. Jalankan aktiviti mengikut arahan guru, nyalakan penunjuk bunsen dengan cara yang betul. Cara yang betul di sini bermaksud menggunakan pemetik api dan bukan gunakan kertas yang dibakar. Itu adalah cara yang salah. Ataupun kalau tak ada pemetik api, boleh gunakan mancis. Ikat rambut dengan rapi. Ini tak ada masalah di sekolah kita. Sebab semua beragama Islam, semua pakai tudung untuk yang perempuan kan. Namun demikian, yang bertudung mesti pastikan tudung kamu itu dimasukkan ke dalam baju ketika awak mengendalikan benda yang berapi. Contohnya penunjuk bunsen. Bahan buangan cecair yang dibuang dalam sinki dengan air pipe yang mengalir semestinya lah. Okey, supaya jika air mengalir itu, bahan buangan cecair itu dapat buang dengan cepat ke dalam sinki, mengalir dengan cepat ke dalam sinki. Padamkan bahan terbakar atau berbara sebelum membuangnya ke dalam bakul sampah. Kalau benda tu masih terbakar, jangan terus buang ke dalam tong sampah atau bakul sampah. Ini mungkin menyebabkan kebakaran berlaku. Dan buang bahan buangan pepejal ke dalam bakul sampah. Bahan buang pepejal ini merujuk kepada kertas-kertas. Contoh macam tahun lepas kita buat eksperimen dengan kertas litmus merah dan biru. Janganlah buang dia ke dalam sinki. Dia akan menyebabkan sinki itu tersumbat. Okey, laporkan segera kepada guru. Ini penting. Kalau ada sebarang kemalangan, tangan kawan terpotong tangan, terbuat bika pecah dan terkena tangan kan, semua tu tolong laporkan kepada guru. Dan gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Setiap bilik sains perlu mempunyai peti pertolongan cemas, termasuk sekolah kita. Bilik sains di sekolah kita memang ada, bukan satu tapi dua lagi ada. Okey, susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum keluar. Ini memang selalu kita buatlah. Okey, perkara yang dilarang, bergurau dan berlari, setakat ini untuk kelas kamu. Untuk kelas kamu tahun 6 memang setakat ni tak ada lagi lah yang berani bergurau dan berlari dalam bilik sains. Makan dan minum, ini pernah saya tangkap beberapa kali lah. Murid-murid yang membawa makanan masuk. Mungkin kelas sains mereka selepas waktu rehat, mereka membawa makanan masuk ke dalam bilik sains. Ini tidak dibenarkan. Menyentuh, menghidup atau memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Mungkin benda tu ialah bahan kimia berbahaya, kita tak tahu kan. Membawa keluar peralatan sains tanpa, ini selalu berlaku. Kalau teacher tidak mengawas. Mungkin dia tengok wayar elektrik tu cantik warna-warni, dia ambil lah beberapa utas wayar elektrik tu balik. Itu adalah salah. Jadi satu lagi di sini peraturan am. Ini pun yang tak ada di sini, mungkin yang inilah. Jangan memulakan sebarang penyiasatan tanpa kebenaran atau arahan daripada guru. Okey? Dan satu lagi, ini penting. Jangan bazirkan air, tenaga elektrik dan gas. Jadi kalau awak dah keluar dari bilik sains, pastikan kipas angin dan lampu telah ditutup. Termasuk juga sinki. Pilih air, pastikan ditutup selepas digunakan. Okey? Itu sajalah peraturan bilik sains. Okay, jadi sekian saja buat kali ini. Ini video yang pendek, video yang mudah. Jadi teacher nak kamu lengkapkan lembaran kerja 13, 16 dan 18. Okey? Bukan buat setiap lembaran, teacher lompat 13, 16 dan 18 dalam buku kerja sains awak. Okey, teacher harap
sangat-sangat semua sudah membeli buku kerja yang kita buat ini supaya bila awak balik ke sekolah nanti pada minggu hadapan kamu sudah siap sedia dengan buku kamu supaya teacher boleh meneruskan pelajaran dengan mudah. Okey, sedikit makluman di sini. Jawapan bagi latihan cabar minda buku teks. Teacher pernah beri awak tugasan kalau tak silap teacher minggu lepas muka surat 12 dan 13 ada 5 soalan semuanya. Nah, lembaran kerja 9 hingga 12 ini minggu sebelum tu kita akan bincang semua soalan dalam kelas tutorial sains. Okey, untuk tahun 6, okey, seperti kelas tahun-tahun 6 yang sebelum ni ada kelas tutorial sains. Okey, dulu kita panggil kelas tambahan. Sekarang tukar nama sikitlah, kelas tutorial sains yang akan dijalankan selepas waktu persekolahan dari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Jumaat tak ada. Jadi 4 hari ni sains kita akan tetapkan 1 hari. Okey, jadi 4 hari untuk 4 mata pelajaran teras, PM, BI, Sains dan Maths. Okey, tapi mata pelajaran sains teacher tak tentu lagi lah hari apa. So nanti bila kita berjumpa di sekolah kita akan bincangkan dan pastikan kita akan bincang semua soalan ini pada waktu kelas tutorial nanti. Okey, faham? Jadi jangan bimbang yang dah buat kerja rumah sampai sekarang tiap-tiap minggu ada buat, teacher ucapkan syabas, tahniah, dan yang belum buat sila selesaikan. Okey? Jadi sekian saja daripada Teacher Gun. Jangan lupa lengkapkan kerja kamu dan kita jumpa lagi di sekolah pada minggu hadapan. Okey? Bye.